Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمن بخير يا كريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وزدنا علما وفهما آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan Tuan Imam, pegawai masjid, pensyarah, para pelajar yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izinnya dapat kita menunaikan solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah juga masa yang terluang sedikit selepas maghrib ke isya, sama-sama kita berkongsi tentang apa yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang diistilahkan sebagai sunnah ataupun hadis, terutamanya dalam perkara yang berkaitan dengan amalan yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sebelum ini kita sama-sama juga dapat mengetahui sedikit sebanyak daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada amalan itu yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan juga yang disampaikan oleh istri-istri baginda radhiyallahu anha atau anhunna. Jadi semua ini untuk melengkapkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika Rasulullah berada bersama para sahabat radhiyallahu alaihim, dan waktu siang, waktu malamnya pula Rasulullah berada di rumah bersama isteri-isteri baginda. Maka ini melengkapkan sejarah sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Dan ini juga telah diberi kenyataan oleh salah seorang penulis daripada barat, menyatakan bahawa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti terangnya sirah ini seperti cahaya matahari di siang hari. Artinya tidak ada apa yang terselindung daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh baginda di hadapan para sahabat
telah disaksi, telah didengari dan telah juga disifatkan dan disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Dan juga apa yang dilakukan di dalam rumahnya, dalam bilik, kamar mandi ke dan sebagainya, juga telah dirakamkan dan disampaikan oleh para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sirah manusia yang tidak ada tandingannya, yang nyata, wadih, jelas, tidak ada yang tersembunyi, dan yang terlengkap, yang tersempurna daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tidak ada tandingan nak dibanding dengan para anbiya, para rasul yang sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada juga. Kerana sirah para anbiya yang sebelum Rasulullah, mereka hanya diketahui sirah mereka ini mungkin sebahagian sahaja. Ada yang diketahui ketika mereka masih kecil, tetapi selepas beberapa tahun tidak diketahui bagaimana peristiwa ataupun apa yang berlaku kepada para anbiya dan rasul. Mereka sudah diutus oleh Allah untuk menjadi rasul, pesuruh Allah. Tetapi sebaliknya sirah Nabi Muhammad, kita tahu bahawa daripada semenjak lahirnya baginda sampai kepada wafatnya baginda, semuanya ternyata, terutama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit dan diutuskan menjadi pesuruh Allah, lebih teras, lebih jelas, lebih nyata. Jadi ini menunjukkan satu bukti yang jelas dan nyata bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti mana yang didakwa oleh setengah para orientalis barat bahawa ia adalah seorang yang genius. Tetapi itu bukan genius, ini adalah pesuruh Allah, Rasulullah, Nabiul Mustafa, Nabi yang dipilih, yang diangkat, yang di antara ramai-ramai manusia diangkat dan dimuliakan. Sebab itu apa yang dilakukan oleh baginda adalah menjadi suatu contoh, suatu tauladan kepada kita. Sebab itu kita masing-masing sentiasa mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar hanya dalam bab ibadat, dalam bab kita mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, tapi dalam semua aspek kehidupan manusia. Sebab sirah Nabi merangkumi semua aspek, bukan hanya terbatas kepada amalan-amalan ibadah semata-mata. Dalam semua aspek, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang panglima perang, sebagai seorang muallim, sebagai seorang sahabat dan sebagainya lah. Dan ini merupakan salah satu ciri yang penting mengenai sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita cuba melihat dan berkongsi apakah di antara amalan-amalan yang lain yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang disukai selain daripada yang kita bincang pada minggu yang lepas, solat malam bermula dengan 2 rakaat yang ringan, menunaikan solat malam 11 rakaat, dan juga pada minggu ini kita cuba kongsi mengenai bagaimana Rasulullah melakukan solat malam, ataupun dalam topik yang diberi di sini, iaitu memanjangkan solat malam.
Pada pelajar dan yang dirahmati dan berkati Allah sekalian, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah qalat ma kana yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasa. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah solat malam lebih daripada 11 rakaat, sama ada di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain. Baginda solat 4 rakaat dan jangan engkau tanyakan mengenai baik dan lamanya rakaat-rakaat tersebut. Kemudian baginda solat 4 rakaat lagi, juga jangan engkau tanyakan mengenai baik dan lamanya rakaat tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam solat 3 rakaat. Hadis muttafaq alaih. Jadi berdasarkan riwayat Aisyah ini, salah satu daripada solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita, hadis ini adalah telah disebut pada pembahasan sebelumnya. Maknanya sebelum ini kita dah sebut juga hadis ini. Selain mengandungi jumlah rakaat yang terdapat dalam solat malam Nabi dan juga kaedah solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini menunjukkan amalan yang disukai oleh Rasulullah dan baginda sentiasa memanjangkan solat malamnya sehingga Aisyah merasa perlu ditanyakan lagi, kerana sudah jelas kerana rasa perlu ditanyakan kerana sudah jelas bahawa baginda selalu membaca ayat-ayat atau surah yang panjang dalam solat malamnya. Tidak hanya rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja yang dipanjangkan, namun dalam semua 8 rakaatnya baginda memanjangkan bacaannya sebagaimana disebut dalam hadis tersebut. Itulah amalan yang disukai baginda, memanjangkan solat malam. Maknanya daripada hadis ini kita boleh memahami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita nampak hanya tak banyak 8 rakaat dan tambah lagi 3 jadi 11 semuanya, tetapi dia punya tempoh masa itu panjang. Dan Aisyah kata janganlah tanya bagaimana baiknya dan lamanya, maknanya lama sangat dah tu. Kalau kita tak tahulah, mungkin 20 rakaat tapi lamanya tak sama dengan lama Rasulullah. Kalau Rasulullah sembahyang bersolat lama macam itu, nescaya tak tahulah makmumnya ada ke tidak. Tetapi kita kena ingat, sebelum ini kita telah nyatakan, kadang-kadang Rasulullah buat kerana diri dia. Dia tidak ingin dijadikan contoh kepada orang lain, walaupun ada orang nak mencontohinya dan pun mampu melakukannya. Tetapi kadang-kadang Rasulullah buat kerana nak menunjukkan ia adalah satu ibadat yang dilakukan dalam bentuk yang pelbagai. Seperti mana yang kita bincang sebelum ini, Rasulullah mulakan dengan solat malam juga, tapi dengan solat 2 rakaat yang ringan. Ringan tu bukan maknanya sekejap saja, tapi panjang juga. Cuma tidak bacalah surah-surah yang panjang. Mengenai lamanya solat malam Rasulullah ini, Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa dia pernah sekali menunaikan solat malam bersama baginda.
Dan baginda memulakan rakaat pertamanya dengan membaca surah Al-Baqarah. Okey. Huzaifah berkata di dalam hatinya, tanya-tanyalah, surah Baqarah agaknya dah habis, dah boleh rukuk. Mungkin Rasulullah akan rukuk pada ayat yang berapa? Ke-100. Namun setelah melalui ayat yang ke-100, baginda masih lagi meneruskan solatnya. Baginda menghabiskan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat sahaja. Bayangkanlah. Dan pada rakaat kedua, baginda membaca surah An-Nisa pula. Baginda membaca Al-Imran, Nisa campur Imran pada rakaat seterusnya. Jadi bayangkan, Rasulullah SAW, sebab tu Aisyah kata jangan tanyalah. Baik itu maksudnya cara yang sempurna yang Rasulullah menunaikan solatnya, dan lamanya juga jangan tanya, maknanya lama sangat. Itulah yang dimaksudkan jangan tanya tu. Bukan kata jangan tanya tu tak boleh tanya. Mana lamalah solat Nabi SAW. Oleh sebab panjang dan lamanya Rasulullah menunaikan solat malam, seorang sahabat terkemuka namanya Abdullah ibn Mas'ud. Kita tahu Abdullah ni orangnya kecil je badannya, hitam manis, macam saya lah lebih kurang. Jadi hitam manis, jadi dia betih, dia kecil dan selalu diperketawakan oleh sahabat lain. Apa dia panjat pokok kurma. Ini cerita dia, Abdullah ibn Mas'ud. Dia ni, Abdullah ibn Mas'ud ni, dia suka mencontohi Nabi SAW. Dalam semua amalan yang Nabi buat, dia nak buat. Itu tabiat baik dia. Rasulullah buat, dia nak buat. Yang terkenal dengan keluasan ilmu, sebab kita tahu Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang sahabat yang hebat, yang telah dihantar oleh Nabi untuk mengajar para sahabat yang lain, dan dihantar oleh Abu Bakar, Khalifah Umar ke mana? Ke Baghdad, ke Iraq untuk mengajar orang Islam di sana. Jadi dia ilmunya Masya Allah, ilmu yang luas, dan juga hafazan Al-Qurannya pun sempat berfikir buruk ketika dia solat malam berjemaah bersama Rasulullah SAW. Maksudnya dia ni yang kita katakan orang yang alim, orang yang hebat, orang yang banyak ibadat, mencontohi Rasulullah, tapi kadang-kadang dia solat dengan Nabi, dia berfikir buruk. Maknanya bukan buruk sangka, tapi buruk tu maksudnya bilalah nak berhenti, macam tu. Bila nak berhenti, nak rukuk. Dia bercerita, dia kata apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su'in. Qulna wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'uda wa adhara. Muttafaqun alaih. Suatu malam, kata Abdullah bin Mas'ud, dia cerita kepada sahabat dia lah, bukan cerita depan Nabi ni, cerita kepada sahabat yang lain. Aku pernah solat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun baginda berdiri lama sekali sehingga aku mempunyai fikiran buruk. Su'uzon, dia kata, sahabatnya bertanya, apa fikiran burukmu? Kata Ibnu Mas'ud, aku berfikir hendak duduk atau meninggalkan baginda. Itu fikiran buruk, bukan apa pun. Dah tak larat dah. Terlalu panjang sangat nak duduk dan nak meninggalkan solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh faham di sini satu, solat tahajud ni boleh juga buat berjemaah. Sebab kita tengok di sini
Abdullah bin Mas'ud dia ikut Nabi SAW. Dia tak buat seorang-seorang. Jadi dia nak ikut Nabi, nak dapat kelebihan. Dan satu lagi, dia fikir bahawa terlalu lama sangat, dia pun agak rasa tak selesa. Jadi dia ingin nak meninggalkan. Itulah yang dikatakan perasaan buruk itu ataupun fikiran buruk itu yang berlaku kepada Abdullah Ibn Mas'ud. Maknanya kalau sahabat Abdullah Ibn Mas'ud pun tak tahan, kita tak tahulah macam mana. Itulah nak ceritanya. Keimanan para sahabat itu, dan mereka sentiasa mendampingi Nabi SAW. Mereka lah juga yang tahu selok-belok, yang tahu hikmah dan rahsia-rahsia tentang kefarduan dan tentang ayat Al-Quran. Walau begitu sekalipun, mereka juga tidak boleh menandingi baginda SAW dalam menunaikan solat malam. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah, maknanya panjang. Jadi kalau kita cuba tengok bahawa kadang-kadang orang menyatakan panjang, tapi dalam masyarakat kita kalau baca panjang macam tu, dia rasa agak-agaknya ada tak orang nak ikut. Mungkin kali pertama terpaksa lah ikut sebab dia dah mula, tapi kali yang berikutnya jadi kita tahu bahawa manusia ni, kalau kita tengok dalam apa jua di masjid-masjid ke di surau-surau, kadang-kadang mereka ada pilihan. Dia kata saya nak pergi surau inilah, nak pergi masjid ni. Kenapa? Imamnya baca sekejap je. Pergi masjid lain, yang lain pula, mengapa nak pergi masjid ni? Sebab imamnya merdu, baca pun sederhana. Kalau imamnya baca panjang-panjang tu, mungkin dia tak berminat. Sebab apa? Sebab kita orang Melayu, kalau imam baca panjang, kita tak faham. Itu masalahnya. Jadi nak menghayati bacaan tu tak boleh. Orang Arab tak apalah, bahasa dia kan, dia boleh faham, baca macam ayat apa saja pun dia faham. Jadi dia khusyuk tu dengan dia memahami bacaan tersebut. Sebab nak khusyuk kena faham ayat, barulah boleh menghayati baca ayat yang berkaitan dengan api neraka, rasa gerun dan takut. Kita selamba je, nak api neraka ke syurga ke, sama je, tak tahu. Jadi itulah kehebatan orang yang dapat memahami Al-Quran. Jadi dia dengan perasaan itulah dapat dia bertahan sampai baca ayat panjang-panjang pun tak kisah. Tapi kalau kita tak faham ni, itulah masalah dia yang menyebabkan kita rasa bosan. Dan mungkin dalam hati duk menyampah pula, wa iyazubillah. Bukan apa pun, kita tengok di setengah-setengah pagi solat subuh. Sekarang kan subuh lambat. Di sini tak apalah, tak ada jam. Kalau di tengah-tengah taman ke, di bandar besar-besar KL ke, Selangor ke, kalau solat lambat subuh, jemaah bising. Tak boleh ke Tok Imam baca pendek sikit? Cuba kita ni nak kejar, takut jam, nak keluar jalan. Jadi begitulah. Jadi kita kena berbijaksana lah dalam menguruskan jemaah yang berbagai-bagai ini. Tapi kalau hari cuti baca panjang pun marah juga. Tak tahulah kat mana tak betul. Kalau baca panjang hari cuti tak apa, ni baca hari cuti pun marah juga. Kenapalah imam ni? Jadi imam pula dipersalahkan. Jadi itulah sebab tu kalau kita tengok daripada apa yang diajak oleh Nabi SAW, kalau nak sembahyang dengan berjamaah, imam itu mesti ada ada hikmah lah. Jadi Nabi pun pesan, dia kata kalau jadi imam janganlah kamu baca panjang-panjang, sebab di belakang kamu ada orang yang lemah, ada orang yang berhajat nak cepat, ada orang ibu yang mungkin sedang serabut kerana apa? Kerana anak dia menangis ke, anak dia duk main-main terlalu duk kejar sana kerja, dia pun tak tahan. Jadi solat pun tidak tenteram. Sebab itu Nabi pesan, kalau jadi imam maka janganlah terlalu panjang. Tetapi kalau sembahyang bersendirian,
pantai je lah, sampai subuh pun tak kisah. Itu bergantung kepada kemampuan kita. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada membaca, menyukai baca bacaan yang panjang-panjang, baginda sallallahu alaihi wasallam juga membaca surah yang pendek juga. Ini kita jangan lupa, jangan duk tengok yang panjang je. Sebab tu apabila kita belajar hadis ni, belajar sirah Nabi ke, kita jangan tengok satu aspek, kita kena tengok semua keseluruhan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tengok yang panjang-panjang, adakah Rasulullah ada baca yang pendek-pendek ke? Ada. Contoh hadis ini yang Rasulullah baca juga daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri bisabbihismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa la yusallim illa fi akhirihinna. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Ubay bin Ka'ab atau Ibnu Ka'ab, bahwasanya Rasulullah SAW biasa membaca, dia sebut biasa, maknanya selalulah juga membaca apa, Sabbihisma rabbil a'la. Jadi pada rakaat pertama dalam solat witir dan pada rakaat kedua baginda membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga baginda membaca Qul huwallahu ahad. Baginda tidak memberi salam melainkan pada rakaat terakhir. Ada riwayat Imam Ahmad. Jadi demikian 3 surah yang Nabi baca, 3 rakaat solat witirnya. 3 surah tersebut iaitu surah Al-A'la dan juga surah yang ke-87 dalam turutan mushaf Al-Quran. Baginda baca surah ini pada rakaat pertama, sedangkan Qul ya ayyuhal kafirun adalah surah Al-Kafirun, iaitu merupakan surah yang ke-109 dalam turutan Al-Quran, manakala baginda membaca surah ini pada rakaat kedua. Adapun Qul huwallahu ahad ataupun surah Ikhlas, iaitu nombornya 112 dalam Al-Quran, sekaligus merupakan surah yang dibaca oleh baginda pada rakaat ketiga. Jadi apa yang kita boleh faham? Rakaat pertama surah yang tinggi sekian, angka dia, tengok angka dia sedikit, yang duduk awal-awal. Yang kedua selepas kita tengok tadi 87, yang kedua 109, yang ketiga 112. Itulah kita tengok cara urutan Rasulullah membaca surah. Jangan pula baca Qul huwallahu dulu, lepas tu baca pula Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tak ikut tartib yang Rasulullah baca. Maknanya dia start daripada surah yang dahulu tinggi dulu, yang dekat, kalau boleh Baqarah dululah, kalau boleh, ataupun selepas itu surah-surah yang lain. Baginda yang menunaikan solat witir 3 rakaat, maka hadis di atas sangat tepat untuk diamalkan, kerana hadis ini menegaskan bahawa Rasulullah tidak mengakhiri solatnya melainkan setelah rakaat ketiga. 3 surah inilah yang sering kita dengar juga daripada para imam solat tarawih pada bulan Ramadan dalam solat witir. Adapun bagi yang menunaikan solat witir 1 rakaat, kita tahu solat witir ni, nama witir itu witrun, itu 1, bukan 1 rakaat 1, maka itulah yang diakhiri kadang-kadang. Tapi Rasulullah dalam hadis tadi riwayat Ahmad 3, maka hadis di atas sangat tepat untuk diamalkan, kerana hadis ini bahawa Rasulullah tidak mengakhiri solatnya melainkan setelah 3, iaitu 3 surah tadi yang sering didengari. Adapun bagi menunaikan solat witir 1 rakaat,
maka dia membaca surah Al-A'la dan Al-Kafirun pada 2 rakaat sebelumnya. Seperti mana yang kita buat lah. Kadang-kadang yang kita buat 3 rakaat tu, ada setengah buat, ada setengah tak, ada setengah tak tahu pula, ada setengah rasa pelik pula, ada juga. Dia kata mana pelik, dia kata mana witir jadi 3. Padahalnya Rasulullah buat juga. Ada juga Rasulullah baca witir 2 rakaat, lepas tu diakhiri dengan 1 rakaat yang berasingan. Itu juga Rasulullah buat. Jadi supaya kita dah belajar sebelum ni, kita dah tahu kenapa Rasulullah berbagai-bagaikan supaya tidak lahirnya perasaan jemu. Jangan dia buat satu fashion aja. Ubah style. Belajar pun boleh ubah juga kan, style dalam kelas, belajar discussion, belajar menonton video, belajar juga. Belajar juga bertalaki, belajar juga. Cuma caranya berbagai-bagai sebab takut lahirnya perasaan jemu. Bahasa Arab kata malal. Malal bukan malas. Dekat-dekat malal dengan malas tu. Jadi malal bahasa jemu. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam sebab memperbagaikan. Dan solat malam juga kita nampak begitu, memperbagaikan. Kadang-kadang mula dengan berat, kadang-kadang mula dengan ringan, untuk supaya dia tidak merasai bosan dengan ibadah. Lagi membaca surah Ikhlas bagaimana mazhab Maliki. Ini dalam mazhab lain pula. Manakala membaca surah Al-A'la, itu sekiranya 2 pada rakaat sebelumnya, setelah dipisah dengan salam, dia solat 1 rakaat lagi dengan membaca surah Al-Ikhlas, sebagaimana mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i. Sama. Mazhab Maliki dan Syafi'i menambahkan Al-Mu'awwizataini. Dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, pada rakaat witir yang terakhir tambah lagi, bukan saja qul huwallah, tapi tambah lagi mu'awwizataini. Apa mu'awwizatain? Qul, 2 qul itulah. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Istilahnya al-mu'awwizatain. Kenapa? Sebab surah ini membawa a'udzu, artinya aku berlindung. Mu'awwizah ini iaitu meminta perlindungan. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Malik, pendapat mereka bersandarkan kepada hadis. Maknanya Imam Syafi'i dan Imam Malik ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil ula minal witri bisabbihi isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyati wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fi salisati qul huwallahu ahad wal mu'awwizatain. Itu dia. Diriwayatkan daripada Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Banyaklah riwayatnya. Jadi solat witir merupakan solat sunat yang mempunyai keutamaan dan kedudukan tersendiri dalam Islam. Rasulullah SAW selalu menunaikan solat witir ini dan sangat mendorong umatnya agar sentiasa melaksanakannya meskipun hanya 1 rakaat ataupun seketika sebelum subuh ataupun seketika sebelum tidur. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, maka witirlah kamu wahai ahli Quran. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sebab itu kita kalau orang yang tak boleh melakukan witir dan dia rasa dia tak mampu buat sebelum subuh, sebelum tidur, witirkan. Witirlah. Paling tidak berapa? 1 rakaat dia. Susah ke 1 rakaat? Baca qul huwallah pula tu, surah yang pendek. Jadi kalau boleh amalan ini jangan ditinggalkan. Sebab Nabi SAW tidak pernah tinggal. Tak boleh rasa-rasa mengantuk. Mungkin sebab tidur lambat, buatlah witir dahulu. Kalau tidur awal tak apalah, mungkin pagi esok sebelum subuh sempat dah witir 1 rakaat paling tidak. Itu yang
perlu kita jaga, dan ini adalah amalan yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi perlu kita tahu juga, menggantikan solat malam pada waktu siang. Ini dengar pelik juga, macam mana waktu malam pergi ganti waktu siang. Ini kena tahu. Sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh sakit dan mempunyai suatu keperluan yang tidak dapat dihindarkan seperti kita semua. Rasulullah ni manusia juga. Dia sakit, dia ada hajat-hajatnya sendiri, ada urusan dengan manusia lain yang datang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang dia tak sempat nak buat dan sebagainya pada waktu yang diutamakan. Dalam hal ini solat tahajud yang selalu baginda lakukan setiap malam, kadang-kadang baginda juga tidak sempat untuk melakukannya. Ia berkemungkinan disebabkan sakit atau mungkin disebabkan perkara-perkara lain yang sifatnya manusiawi. Sifat manusia lah. Kadang-kadang dia bersosial dengan orang macam kita lah. Kita nak solat malam, kawan-kawan ajak, jom kita pergi mengentih kejap. Pergilah. Balik-balik dah tengah malam. Begitulah manusia. Namun demikian, seandainya baginda tidak menunaikan solat malamnya, baginda biasa, ini ingat baginda biasa menggantinya pada waktu siang. Kita malam pun tak buat, siang pun tak buat. Sayyidina Aisyah, sebab orang yang lebih tahu tentang perkara ini, isteri baginda lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari isnata asyrata rak'atan. Rawahu Muslim. Saya habis hadis ni berhenti, insya-Allah. Apabila Rasulullah, kata Aisyah sallallahu alaihi wasallam, terlepas tidak menunaikan solat malamnya disebabkan sakit atau hal lain, penatlah study lebih ke, nak periksa, nak exam esok 4 paper contohnya lah. Baginda solat pada waktu siang berapa? 12 rakaat. 12 rakaat. Itna asyrata rakaatan. Maknanya yang malam tak sempat, buatlah. Maknanya bagi kita begini, yang mana kita luput, tak sempat nak buat, buatlah masa lain. Tapi janganlah pada waktu yang tahrim, waktu yang diharamkan pula. Nanti bukan dapat pahala, dapat dosa. Jadi buatlah waktu lain, yang kita gantikan pada waktu lain. Itulah yang Rasulullah juga buat. Jadi baginda solat pada waktu siang, maksudnya baginda menggantikan dengan menunaikan solat malamnya di waktu siang. Dalam hadis yang lain, sebab dia bawah tajuk yang sama, saya baca habiskan dia. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebut, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Jadi baginda, rawahul Muslim, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, barang siapa yang tidur sebelum membaca hizib atau amalan lain yang biasa dia kerjakan, maknanya baca apa sajalah Quran ke, di malam hari, lalu ia membacanya antara solat fajar dan zuhur, maknanya waktu siang, maka pada pahalanya dicatat seolah-olah dia membacanya di malam hari. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi seandainya seorang telah biasa menunaikan solat malam, lalu dia tidak mengerjakannya disebabkan sakit atau lain-lain hal, maka sepatutnya dia mencontohi seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah, apa dilakukan, dan ia menggantikannya di waktu siang. Wallahu a'lam. Jadi itulah bagaimana kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah SAW ini kalau sibuk, kalau sakit, kalau ada halangan-halangan yang tidak sempat baginda lakukan pada waktu biasa, waktu malam, maka baginda akan ganti
dan menunaikannya pada waktu siang sama ada pagi sebelum zuhur ataupun mana-mana waktu yang tidak termasuk dalam waktu tahrim. Kemudian menunaikan solat duha 4 rakaat pula. Ini kita tengoklah di antara amalan Rasulullah SAW. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan cuti lah kan. Sebab tak ada orang, yang adanya jin dan syaitan saja. Jadi minggu berikutnya insyaAllah, mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini memberi manfaat dan peringatan untuk kita memotivasikan diri kita sendirilah, tak payah orang lain, untuk kita terus berabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala supaya tergolong dalam apa yang disebut oleh Nabi, afala an akuna abdan syakura. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.